Selamat sejahtera yang dihormati Dr. Iskandar dan rakan-rakan sekalian. Untuk tugasan kumpulan kami memilih organisasi PDRM. Kini digelar sebagai frontliner. Polis Diraja Malaysia, lebih dikenali PDRM, adalah sebuah pasukan ataupun organisasi yang besar di Malaysia. PDRM ini ditubuhkan pada 25 Mac 1807 yang dikuatkuasakan oleh Charter of Justice. PDRM ini juga mempunyai 9 jabatan utama, iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Sumber Logistik dan Teknologi, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraan Awam, Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Jabatan-jabatan ini kita simpulkan sebagai kumpulan-kumpulan yang ada dalam PDRM. Visi PDRM adalah meneraju bagi mengekalkan Malaysia selamat, aman dan sejahtera. Visi pula memberi perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perlindungan negara bagi menjamin masyarakat selamat, aman dan sejahtera. Dasar utama Polis Diraja Malaysia adalah terkandung dalam Seksyen 3-3 Akta Polis 1967, iaitu memelihara undang-undang dan keselamatan, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesan penjenayah, menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah, mengumpul risikan keselamatan, dan ianya juga peranan PDRM untuk menjaga keamanan negara. PDRM sebuah organisasi di mana digelar sebagai frontliner yang utama ketika menentang wabak COVID-19. Sempena Hari Polis 214, iaitu 23 Mac 2021, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Polis ke-214 kepada seluruh warga PDRM, dan baginda juga turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa bangga kepada seluruh warga PDRM atas pengorbanan yang mencurahkan tanpa mengira penat, lelah dan masa sebagai petugas barisan hadapan dalam memerangi wabak COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fairuz bin Amir Hamzah, nombor matriks 258587. Jadi kumpulan kami mengambil organisasi PDRM dalam tugasan ini. Jadi saya akan menerangkan tentang strategi isu atau masalah dalam organisasi PDRM. Jadi Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM juga sama seperti syarikat dan organisasi yang lain yang tidak terlepas dari menghadapi isu dan masalah, sama ada di dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Saya akan memberikan 3 contoh isu atau masalah yang dihadapi oleh organisasi PDRM, iaitu rasuah, integriti dan juga peningkatan kes jenayah yang semakin berleluasa. Jadi kita akan pergi kepada bahagian rasuah terlebih dahulu. Rasuah adalah satu tingkah laku yang tidak jujur oleh mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berkuasa. Akibat daripada ini, banyak perkara negatif atau jenayah yang berlaku disebabkan oleh tingkah laku haram ini. Mengikut kenyataan akhbar pada 29 November 2020 yang lalu, telah melaporkan bahawa seramai 23 orang pegawai rendah polis ataupun PRP dibuang kerja kerana telah didapati bersalah terlibat dengan pelbagai masalah salah laku seperti rasuah dan jenayah dalam tempoh terdekat. Daripada jumlah itu, seramai 21 anggota akan ditamatkan perkhidmatan pada tahun 2020 berbanding hanya 2 orang dibuang kerja pada tahun sebelumnya. Menurut dari Ahmad Nashran Azrai, Haji Hairuddin Megat Latif, Khadijah Muhammad 2018, amalan rasuah yang sering mendapat liputan di dalam berita-berita tempatan adalah dari agensi polis Diraja Malaysia. Contohnya pada bulan Mac yang lalu, seorang pekerja swasta telah membuat dakwaan terhadap seorang pegawai polis Diraja Malaysia yang berpangkat sarjan yang telah meminta rasuah daripadanya sebanyak RM2,000 kerana ingin melepaskannya daripada tindakan undang-undang. Sumber ini dipetik daripada bernama 2021. Jadi kita akan beralih kepada isu integriti. Isu-isu integriti yang dihadapi adalah kes jenayah, penipuan, membawa dan menyeludup pendatang asing tanpa izin ataupun dikenali sebagai parti,
penyeludup barangan dagangan yang haram, disiplin dan banyak lagi. Bernama Isu Integriti Cabaran Besar PDRM Kembalikan Kepercayaan Masyarakat 2021. Sebagai sebuah pasukan keselamatan negara, PDRM sering mencari alternatif dan cara untuk meningkatkan integriti dari kalangan pekerja. Namun menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Pengaduan Awam 2014, bahawa PDRM mendapat bilangan aduan yang paling banyak daripada masyarakat mengenai kemerosotan dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang melibatkan tahap integriti PDRM. Megat Ayub, Megat Arifin Abdul Halim 2016. Jadi kita akan terus ke isu yang seterusnya, iaitu kes jenayah yang semakin berleluasa. Kes jenayah adalah kes yang salah di sisi undang-undang di mana ianya telah diperuntukkan di dalam undang-undang negara. Kes jenayah berlaku kepada sesiapa sahaja masyarakat yang menginginkannya. Contohnya remaja, kanak-kanak, dewasa, warga tua, warga asing dan sesiapa pun. Jika dilihat di dalam statistik kehakiman, laporan statistik bulanan kes jenayah 2021, kes jenayah semakin hari semakin meningkat. Contohnya pada Ogos 2021, kes jenayah di Mahkamah Persekutuan adalah 25 kes bertambah daripada bulan Julai 2021 yang hanya 10 kes sahaja. Jadi sebagai pihak berkuasa iaitu polis Diraja Malaysia, kes jenayah yang semakin meningkat ini akan memberikan tambahan tugasan kepada mereka ataupun disebut sebagai beban tugas. Segala pemantauan dan sekatan lalu lintas diperketatkan, penundaan di sekitar taman dan kampung juga ditingkatkan serta kawalan-kawalan pos di mana-mana juga dipertambahkan. Dalam masa yang sama, bagi mengekang kes jenayah yang semakin berleluasa di Malaysia, Kementerian Keselamatan Malaysia perlu menambahkan lagi bilangan anggota yang pada masa kini, bilangan tersebut semakin meruncing. Dengan itu, jelas dinyatakan di sini bahawa kes jenayah yang semakin meningkat dari hari ke hari boleh memberikan masalah yang besar kepada agensi Polis Diraja Malaysia. Terima kasih. Analisa persekitaran di dalam PDRM. Analisis persekitaran digambarkan sebagai proses yang memeriksa semua komponen dalaman atau luaran yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi organisasi. Komponen dalaman menunjukkan kekuatan dan kelemahan entiti perniagaan, sedangkan komponen luaran mewakili peluang dan ancaman di luar organisasi. Untuk melakukan analisis persekitaran, diperlukan aliran maklumat yang berterusan untuk mengetahui tindakan terbaik. Analisa persekitaran luaran adalah kajian utama dan analisis kekuatan makro persekitaran, analisis industri dan analisis persaing dalam pertumbuhan organisasi. Bagi analisis dalam PDRM, faktor politik memperlihatkan kempen pengambilan anggota polis mempunyai permohonan sehingga 88,000 permohonan di seluruh negara. Dalam analisis faktor ekonomi, PDRM selain menjalankan fungsi keselamatan dan perlindungan kepada rakyat, PDRM juga menjalankan khidmat kepada masyarakat. Sebagai contoh, memberikan bantuan berbentuk barang dan wang kepada masyarakat yang terlibat dalam bencana seperti banjir, individu kurang berkemampuan, polis pencen dan wanita yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Yang kedua, analisa persekitaran. Persekitaran dalaman adalah komponen persekitaran perniagaan yang terdiri dari pelbagai elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat dipengaruhi atau dapat dipengaruhi pilihan kegiatan dan keputusan organisasi. Bagi analisis persekitaran dalaman PDRM mempunyai banyak unit dan aset yang sesuai dengan keadaan apapun seperti di hutan atau di dalam bandar. PDRM juga efisien dalam membuat pemulihan dan musuh tidak mudah mengesan peribadi pasukan PDRM. PDRM juga selalu berkesan dalam kes penyelesaian dan sangat fokus dalam memberikan hukuman kepada tahanan. Anggota-anggota PDRM juga sentiasa bekerjasama rapat dengan pasukan polis di luar negara dan juga di dalam negara. Rumusan strategi. Rasuah adalah merupakan suatu penyakit sosial yang telah menjadi budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Amalan tradisi seperti memberi hadiah berbentuk wang dan benda untuk meraihkan majlis hari jadi, majlis perkahwinan ataupun lain-lain lagi. Tidak kira amalan biasa, terutamanya yang buat tidak harus menjadi amalan. Sekiranya perkara ini berterusan, maka akan lebih sukar di benda seterusnya akan menghancurkan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh itu, pelan strategi perlu dilaksanakan seperti pelan anti rasuah adalah untuk memupuk takbir urus organisasi dan meningkatkan keberkesanan pengurusan operasi serta memperkasakan modal insan yang kompeten. Pelan strategi ini adalah bermatlamat agar anggota-anggota PDRM bebas daripada rasuah. Yang seterusnya, integriti. Pelbagai permasalahan yang timbul dalam organisasi PDRM, terutama soal integriti. Dalam usaha untuk meningkatkan integriti dan pematuhan anggota kerja PDRM serta keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan kepolisian,
Antara pelan strateginya adalah dengan memantapkan pengurusan pentadbiran dan pematuhan standard serta memantapkan pengurusan sumber manusia. Seterusnya, kes-kes jenayah yang berleluasa. Seperti yang kita tahu, keselamatan awam adalah tonggak utama untuk mencapai negara maju dan persekitaran yang selamat. Antara pelan strategi yang digunakan adalah dengan mengadakan kerjasama dan berganding bahu dengan pihak komuniti. Strategi pengawasan komuniti bertujuan membantu anggota PDRM dalam mengurangkan kes jenayah agar keselamatan dan ketenteraman awam terjaga. Seterusnya saya menyambung buat rekomendasi atau penyelesaian antara isu-isu yang telah diketengahkan oleh rakan-rakan tadi, iaitu berkenaan dengan isu rasuah, isu salah laku pegawai dan anggota PDRM serta tekanan tempat kerja ataupun beban kerja yang telah bertambah. Di sini saya ingin nyatakan bahawa PDRM merupakan agensi penguatkuasaan undang-undang yang terturut di Malaysia dan tak dapat dinafikan bahawa pegawai dan anggota tersebut terlibat dengan masalah-masalah ni. Sebab kita dapat lihat pada daerah abar ataupun di media-media sosial, pegawai polis yang terlibat dalam salah guna kuasa. So kat sini pihak PDRM sendiri dengan melalui Jabatan Integriti dan Pembentukan Standard, iaitu dikenali dengan CIPS, telah membuat satu cara, iaitu berkenaan dengan accountability dan integrity. Accountability ini adalah satu sistem di mana penilaian telah dilakukan secara berkala, di mana kat sini kita boleh faham bahawa penilaian akan dilakukan oleh seorang pegawai atasan akan menyelia orang bawah-bawah dia lah, atau pegawai-pegawai yang diselia, di mana penilaian ini dilakukan secara berkala, sedikit sebanyak dapat mengetahui apa yang berlaku, apa yang perlu dilakukan dan tingkah laku pegawai dan anggota yang diselia. Sedikit sebanyak di sini kita dapat menghadkan ataupun kita dapat memfokuskan di mana kesilapan atau kesalahan yang sering dilakukan itu dapat dibendung lebih awal di dalam pasukan sebelum merebak keluar. Kerana sedikit masalah ataupun ni yang berlaku terus boleh mencalarkan imej PDRM sendiri. Integriti pula di mana CIPS sendiri juga telah memupukkan kepada pegawai ataupun anggota-anggota di bawah PDRM nilai-nilai murni supaya mereka boleh bekerja dengan lebih amanah, jujur, bersemangat serta tidak akan mengulangi ataupun membuat kesilapan-kesilapan yang di mana boleh menyebabkan PDRM berada dalam keadaan yang imej yang tercelah. Seterusnya berkenaan dengan kerja ataupun beban kerja yang meningkat serta cara bekerja yang berubah. Sini PDRM ada menyediakan beberapa kelas ataupun kursus ataupun di mana kita dapat lihat bahawa PDRM telah mengambil langkah-langkah, iaitu menggunakan di bawah pihak pengurusan, iaitu BAKA sebagai satu lagi departmen di mana mereka ni akan berjumpa ataupun akan membuat sistem ataupun akan memberi kaunseling secara percuma kepada pegawai-pegawai ataupun anggota polis yang berada di bawah tekanan. Tak dapat dinafikan tekanan kerja yang semakin meningkat sedikit sebanyak boleh mengganggu kreativiti sebagai seorang anggota polis. Sekian.